depan saya hari ini yang sangat menggoda sebenarnya, dengan cuaca yang sangat panas ni, dengan ais di depan mata. Dan ini sebenarnya antara kegemaran saya, iaitu kita nak kongsikan kepada anda menu bingsu de tapau. Betul ke? Kita bersama dengan adik manis kita, Nur Amira Akhirudin, yang mereka berdua ni sebenarnya datang jauh daripada Taiping. Orang balik kampung, mereka datang ke Kuala Lumpur. Terima kasihlah banyak-banyak. Sama-sama, Fiza. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah dah sihat. Okey, kita nak kongsikan tentang menu bingsu ni. Kalau bagi peminat-peminat ais kisar ataupun bingsu ni, mungkin ramai yang tahu bahawa menu bingsu ni asal-usulnya daripada Jepun. Tapi mungkin Amira boleh kongsikanlah sikit apa perbezaan dan macam mana boleh tercetus idea nak jual bingsu ni sebenarnya? Okey, sebenarnya bingsu ni dia berasal daripada Jepun. Okey. Kalau ikut ais bingsu ni ais beng yang lagi halus dari ais kepal. Tapi di Malaysia ni kita revolusikan dia, kita ikut peredaran zaman dan cita rasa kita lah. Jadi tercetusnya idea ni sebab kita travel, kita tengok negeri-negeri, kita kutip sikit, and then kita buat pembaharuan yang baru dari segi special cream dia. Itu membezakan bingsu kita dengan bingsu yang lain. Saya sukalah ideologi yang ada ini. Dan memang kita panggil dia bingsu lah. Ya. Okey. Dan kalau kita lihat tadi krim je kan, boleh tak kita tunjukkan cara kepada penonton kita bagaimana ais itu dikisar? Okey. Kisar ni dulu. Apa lagi yang kita letak kat dalam ni? Okay, actually sebenarnya di dinding-dinding bekas ni, Fiza, kita akan letak topping itu terpilih terpulang kepada customer sama ada apa yang dia nak, and then kita akan letaklah dekat bingsu dia. So macam ni kita buat kiwi, strawberry dengan mango, and then kita akan lapiskan dengan kita punya special cream kita sendiri yang kita buat R&D sendiri. Sebenarnya kan kalau dapat saya kongsikan kepada anda, selalu kan kalau kita menumis ada bau dia naik kan. Tapi ni tak payah tumis ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini krim ni memang ada bau yang wangi sebenarnya. Adakah inilah sebenarnya orang kata penaik rasa kepada hidangan kita ni? Ya, betul. Sebenarnya yang membeza-bezakan krim dan krim kita dengan krim orang lain, dia punya pembuatan krim kita tu. Ada juga orang buat, tapi yang membezakan tu rasa dan tekstur krim tu. Tekstur krim dia. Sebab kan kalau daripada mata kasar saya yang dapat lihat di sini ketika ini, kita lihat kisaran ais tu lebih kurang je sebenarnya macam ais batu campur tu kan. Macam ais kepal. Biasa saya kata kita revolusikan dia, kita jadikan dia ais kepal bingsu. Ini dia variasi. Saya sukalah kreativiti ni kan. Okey, kalau kita dah letakkan krim dan perisa-perisa yang kita ada tadi tu, itu ikut cita rasa pelanggan lah. Tetapi kan apa pula topping yang sesuai untuk kita letakkan sebenarnya? Okey, topping ni kita terbahagi kepada dua. Satu kita bagi untuk kanak-kanak lah, sesetengah tak suka makan buah, so lebih suka makan coklat. Okey, konflik kita ada Nestum coklat. So terpulang kalau customer nak buah, kita akan letak buah. Okey, kalau kata customer nak ada yang letak coklat, tak suka makan buah, so kita akan ikut. Okey. Kalau saya untuk hari ini saya nak semua buah-buahan. Boleh? Untuk buah selalunya minimum 1. dua, paling maksimum kita boleh letak 3 buah sahaja, Fiza. Oh, kenapa tak boleh letak 4? Saya tamak. Boleh, nanti Fiza pakai tumpah-tumpah. Okey. Mungkin ini juga macam kita kongsikan tadi lah kan, idea ataupun inspirasi yang mungkin boleh buat sendiri juga kat rumah sebenarnya kan. Boleh, sebenarnya benda ni orang cakap effort kita lah nak buat kat rumah kan. Rajin tak rajin lah, Fiza. Nak buat benda-benda macam ni. Tak ada mesin ni, kita pakailah blender lah. Itulah pasalnya. Semata-mata nak makan ni, kita pergi beli pula mesin tu. Okey. Tapi tak apa, jangan risau. Kalau anda berada di sekitar kawasan Taiping ataupun Perak kan, mungkin mereka nak tahulah dengan lebih, ataupun sebenarnya ada ke buat macam catering, kalau ada orang nak buat tempahan di luar kawasan Taiping tu, boleh ke? Okey, Fiza, so far takat ni kan Mira tak dan pun nak buat catering. Oh, alhamdulillah. Tak dan tu maksudnya alhamdulillah. Memang Mira tak dan pun nak buat catering sebab alhamdulillah Mira buat benda ni mendapat sambutan yang ramai, more kepada banyak walk-in kepada kedai. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan Instagramnya bagi yang tinggal di kawasan sekitar tu kan, yang nak menikmati hidangannya. Okey. Instagramnya so far setakat ni kita punya Instagram Tapau, THAPAO, dan kita banyak kepada page Facebook lah pun sama, THAPO juga. So boleh cari kita dekat page Tapau, and boleh just klik location dan sampailah destinasi yang nak pergi tu. Seronoknya tengok dia tuang krim tu. Okey, tak apa, FM kita bersedia untuk menikmati hidangan daripada The Tapau hari ini. Awak nak buah apa, Syifa?
Tapi bagi anda semua jangan terlio, jangan tukar siaran anda kerana ini adalah keistimewaan dan keenakan cendol songkok tinggi yang memang tular. Saya ni sebenarnya bersama dengan Cik Dani. Cik Dani, saya pulangkan balik Cik Dani. Terima kasih. Saya nak cerita sikit. Sebenarnya masa hari raya gitu, selepas raya saya pergi ke cendol songkok tinggi ni. Yeah. Tapi pusing-pusing dengan kawan saya, maksud saya dengan Kak Rina, dengan Ainul. Tapi tiba-tiba dia tutup. Itu kami minta maaf lah, bulan puasa itu terlampau banyak sangat catering. Masa hari raya Ya. Okey. Kita hari-hari menerima lebih kurang 16 tempahan masa hari puasa tu. Masya Allah, itu maksudnya rezeki. Okey, ini kita nak kongsikanlah. Cakap tentang cendol songkok tinggi ni memang ramai dalam kalangan penonton ataupun rakyat di Malaysia ni memang kenal dengan cendol songkok tinggi ni. Mungkin boleh kongsikan sikit bagaimana dapat idea songkok tinggi tu. Okey, dia cerita dia start pada tahun 2010. 2010 sekumpulan orang-orang pencen di kampung Jiba Baru ni. Dia orang pencen lah dan duduk lepak. Dah lama lepak, tak tahu nak buat apa, jadi fikir-fikir nak buat bisnes. Nak buat bisnes, dah buat bisnes catering. Bila buat bisnes catering, di kampung tu ada 3-4 bisnes catering yang besar. Jadi kita orang terpaksa buat catering yang khas. Maksudnya kita buat catering cendol sahaja. Okey. Untuk nampak kelainan kita dengan orang catering. Jadi itu yang sebab pengasas dia ayah saya daripada Segamat Johor. Jadi dia yang dia buat songkok tinggi Johor tu. Ni boleh zapin ni. Boleh zapin ni. Cuba tunjuk sikit zapin. Okey, wah. Okey, dan kalau kita cakap tentang cendol ni memang kebiasaannya ada cendol yang biasa dinikmati lah kan. Cendol yang asas lah yang kita guna gula merah, kacang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat cendol songkok tinggi ni ada kepelbagaiannya. Tadi yang awal tadi tu sekarang musim durian kan? Itu dia letakkan durian musangking di atasnya. Durian kampung. Durian kampung. Durian kampung. Tapi ini cendol apa ni? Ini cendol special. Dia ada kacang, pulut dengan jagung. Ini cendol pulut, kacang jagung. Yang ini menarik perhatian saya. Ini cendol apung tabur. Dia ada apung, gula apung, cornflake, Oreo. Ada gula apung. Ini antara keistimewaan. Susah dapat gula apung kan? Okey, macam mana dapat ideanya untuk memvariasikan menu-menu ni? Ni atas permintaan orang ramai. So macam ada pelanggan kami di cendol songkok tinggi. Ada budak kecil, dia kata dia nak cendol tapi campur dengan Milo. So dia tiba-tiba kita terpaksa buat untuk cater dia. Ideanya. Okey. Tapi sebenarnya kan yang menariknya, mungkin ramai yang dalam kalangan penonton kata, alah jauh kat Seremban, kalau dah makan tak boleh nak tapau dan sebagainya. Jangan risau. Sebab tadi saya borak-borak dengan Cik Dani ni, Cik Dani kata, tak apalah Fiza, saya buat tutup. Nak cerita sikit, macam mana kalau kita ni mungkin tak boleh nak menikmati hidangan tu ketika ini, ataupun nak tapau bawa balik untuk orang kat KL ke, kat Johor ke, boleh sebenarnya kan? Boleh. Selalunya kami akan tiap-tiap minggu memang ada pertempahan catering di Kuala Lumpur. Maknanya kalau ada wedding-wedding tapi nampak orang catering tu kalau dia pakai songkok tinggi tu maknanya cendol songkok tinggi lah. Daripada Seremban boleh sampai ke Kuala Lumpur. Dan cendol-cendol ni untuk pengetahuan Fiza kami buat sendiri. Ini daun dia. Ini daun pandan serani yang kita campur dengan pandan wangi dan bisnes kita ni kita konsepkan bisnes community di mana bisnes ni pekerja dia daripada orang kampung, bahan-bahan ni pun kami ambil daripada orang kampung. Masya-Allah, bagusnya. Jadi dia punya kitaran duit, kitaran ekonomi dia berkisar di dalam kampung. Membantu orang kampung, komuniti. Saya sukalah idea ini kerana dalam perniagaan tu dalam masa yang sama kita dapat juga membantu orang lain untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka kan. Dan yang paling menarik sekali bila saya dengar Cik Dani kata cendol hijau ni dibuat sendiri. Jadi kita tahulah dari mana bahannya, rasanya, teksturnya. Sebab kalau kita tengok cendol ni nampak lembut sangat dan baunya pun sangat-sangat sedap. Okey, tadi kita cerita pasal tapau tu kan. Okey, macam mana kalau kita nak simpan nak makan petang nanti? Kita boleh ada penutup, dia tutup dan kita boleh bungkus. Kalau di gerai kami ada termos. Kita jual termos-termos khas yang kecil-kecil dan boleh disimpan dan memang ada pelanggan-pelanggan kami yang datang daripada Kelantan, dia nak order, dia datang ke cendol songkok tinggi tu dan dia bungkus dalam termos tu dan dia bawa balik Kelantan, dia kata petang tu masih tak cair. Alhamdulillah. Okey, ini antara keenakan dan kelazatan cendol songkok tinggi ni. Ini antara variasi-variasi rasanya dan bagi anda penonton-penonton yang mungkinlah dia orang teringin nak rasa tadi kata boleh tapau dan sebagainya, boleh juga buat tempahan catering di luar kawasan Seremban. Jadi boleh tak Cik Dani kongsikan kepada penonton bagaimana cara untuk mereka nak buat pertanyaan tempahan? Senang saja. Catering ni boleh Google je cendol songkok tinggi. Di dalam tu ada kita punya nombor telefon. Kalau nak tahu nombor telefon kita 010 24
0434 Okey, ataupun anda boleh tengok di Instagram ni kan. Kami ada Instagram, TikTok, semua macam-macam benda lah. ada. Facebook. Okey. Jadi bagi anda yang mungkin tak ada idea apa sebenarnya nak dihidangkan untuk isi keluarga ataupun kita nak kongsikan bersama dengan ahli keluarga kita dan sebagainya, kita boleh sebenarnya dapatkan idea ni esok hari raya ni kan. Ya. Kita boleh hidangkan kami juga buka juga untuk masa hari isi raya keluarga. besok. Kami buka esok daripada pukul 11 sampai 6.30 petang. Kami cuma cuti hari Isnin je. Okey, maknanya esok kalau anda yang pulang ke Seremban ataupun balik kampung kan, Melaka ke Johor ke Jam boleh kan. Singgah. Boleh singgah lah Boleh. maknanya. Tengah-tengah panas, kalau panas esok boleh singgah kami buka. Okey.